Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi lagi saya hormati. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala perkara yang kita lakukan dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh serba kurang. Mudah-mudahan Allah sentiasa menerima amalan kita dan mengampunkan segala kekurangan kita. Kita bersyukur juga pada malam ni dapat Allah pertemukan kita kembali untuk melakukan satu tanggungjawab yang dicintai Allah, iaitu memahati, merenung, mentadabbur ayat-ayat Allah ni. Jadi kita dah habis surah Saf kan? Dah habis dah. Jadi hari ni sempena nak nampak hilal lah kan. Nampak hilal ni, kita tengok ayat yang berkaitan dengan dia lah. Cuba kita tengok surah 2 ayat 183. Surah 2 ayat 183 ada. Surah Al-Baqarah. Popular ayat ni untuk bulan ni kan. Okay. Baca ayat 183 cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari ni kita fokus kat ayat ni Cuba tengok terjemahan dia. Ya Allah seru dengan seruan yang istimewa. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini satu seruan yang istimewa yang perlu kita ambil perhatian, iaitu Allah seru kepada satu kelompok yang khusus yang disebut beriman ni. Apa ciri-ciri orang beriman ni? Pertama, ni part pertama ni. Jadi apa ciri-ciri golongan yang Allah seru ni, orang beriman ni? Antara ciri dia iaitu takutkan Allah. Dan yang kedua, bertambah iman apabila dengar ayat-ayat daripada Allah. Itu ciri dia yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab tu Allah sebut dalam surah 8
ayat yang kedua. Boleh buka surah 8 ayat 2. Surah 8 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Buku surat berapa tu? 177. 177. Ada tak jumpa lagi? So, bila sebut wahai orang beriman, kita kena tahulah. Supaya kita tak kita nampak kat mana ciri-ciri dia yang Allah sebutkan sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi, siapa orang beriman tu? Soalan dia. Allah nyatakan ayat ni. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah, tak lain hanyalah macam ni je. Lepas tu ada innama hanyalah, apa dia? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah, maknanya dia kenal Allah. Syarat nak beriman maknanya rifatullah pertama. Kena kenal siapa pencipta kita, siapa Allah. Jadi dia kenal Allah sehingga sebut nama dia, apa berlaku? Hati dia kata gemetar. Dan kemudian bila dibacakan lagi tilawah ayat-ayat Allah tu, iman dia bertambah. Dan akhirnya hidup dia segala-galanya diserahkan pada siapa? Keputusannya kepada Allah. Itu tawakal. Itu menghasilkan sifat tawakal tu dengan ciri-ciri tu. Ini pertama, ciri orang yang beriman. Apa perkataan iman ni dia daripada mana? Jadi sekarang ni kita tengok pula dari segi bahasa. Iman ni dia ada 3 unsur lah. Satu daripada perkataan aman. Amnan. Satu. Apa makna dia? Tenang. Dia tenang. Yang kedua, daripada perkataan iman ni asal juga daripada perkataan amanah. Apa amanah? Jujur. Amanah. Dan yang ketiga, daripada perkataan ni juga, iman ni barulah muncul perkataan imanan. Amanatan. Dan akhirnya imanan. 1, 2, 3. Jadi orang beriman ni apa? Iman ni maksudnya apa? Percaya dan yakin. Okey. Di 3 ni, 1, 2, 3. Jadi orang beriman ni dia apa? Pertama, tenang. Kedua, jujur lawan dia khianat. Amanah lawan dia khianat. Dia tak khianat, dia jujur. Ketiga, dia percaya dan yakin. Okey. Kepada perkara apa? Di semua ni ditujukan kepada dia tenang, jujur, percaya dan yakin kepada segala ketetapan dan peraturan lah daripada siapa? Allah. Ni. Iman orang beriman
Ini dia punya ciri dia. Maksudnya dia tenang kepada apa? Segala ketetapan daripada Allah. Jadi benda ni kita boleh lihat sejak dari bila? Ciri dia. Kalau sejak dari kecil lagi pun. Dia kena dididik, dilatih daripada kecil lah. Tenang kepada segala ketetapan daripada Allah. Contohnya Allah aturkan waktu solat 5 waktu. Macam mana orang tu tenang? Bila dia tenang? Kalau masuk-masuk dia solat. Maka dia tenang tak? Dia tenang lah. Dan dia kalau dia tak solat tu, waktu tu dia kena solat tapi dia tak dapat nak solat, dia rasa tenang tak? Tak tenang, dia gelisah, dia tak kena. Itu ciri pertama, tenang. Jadi sekarang kalau kita tengok anak-anak kita kan, dia tenang dengan apa? Apa yang menyebabkan dia gelisah? Bila tak dapat main game kan? Bila dia tinggal solat, dia gelisah tak? Tak. Dan bila kita suruh solat, dia buat apa? Dia pun susah nak solat ni kan? Dan bila dia solat, kan? Lepas habis solat, dia terus buat apa? Dia terus sambung main game. Maknanya anak tu tenang dengan nafsu ke tenang dengan iman? Tenang dengan perintah Allah ke tenang dengan ikut nafsu dia? Jadi dia dah tak betul dah tu. Jadi ciri pertama ada tak? Kau dah masalah dah ciri pertama? Ciri pertama ni dah ada masalah ke belum? Macam mana nak pergi kedua dan ketiga? Itu ni akar makna iman. Kan? Akar makna iman. Sebab itu Allah sebut dalam surah, pergi lagi surah surah 6 tentang ni, ayat yang ke-82. Ayat yang ke-82. Surah 6 ayat yang ke-82. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini ciri-ciri dia. Orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, beriman kepada Allah. Dan iman dia tu iman yang bersih. Iaitu apa? Lam yalbisu, iman dia tak campur aduk dengan syirik. Yang ni pun dia nak, yang ni dia pun nak, semua dia arung sekali, campur. Kan? Boleh tak macam tu? Dia nak, okey, solat. Dalam masa sama dia nak apa pula? Nak juga satu benda yang berlawan dengan solat. Lara. Sebab tu orang berjaya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim je ke solatihim khashi'un? Jadi kalau saya tanya soalan, orang yang solat, orang yang berjaya tak? Belum lagi. Fawailul lil musallin macam mana? Solat yang macam mana berjaya? Solat yang khusyuk. Itulah orang berjaya. Solat yang dia usaha, solat dia khusyuk. Macam mana solat tu khusyuk? Syarat dia nombor 3. Apa dia? Alladzina hum anil lagwi muridun. Macam mana solat dia nak khusyuk? Dia letak dalam fikiran dia macam-macam benda yang buat dia kacau gila. Dengan gamenya, dengan lagunya. Boleh ke dia nak khusyuk? Dalam tu tengah ni nampak kereta. Kan? Boleh khusyuk tak?
Jadi nak jadi khusyuk solat, kena usaha tinggalkan apa? Segala yang sia-sia lahwi mu'ri tu, dia kena palingkan. Jadi itu usaha siapa? Usaha pemimpin dia lah. Usaha ketua dia, usaha ahli ketua rumah dia siapa? Ayah ibu dia. Kita boleh tak salahkan dia. Dia mana tahu apa-apa. Dia nampak okey je tu, dia rasa okey lah. Dia tak boleh fikir lagi. Kita yang bijak berfikir, kita yang kena buat. Jadi tak boleh salahkan dia dulu. Kena salahkan siapa? Salahkan dia punya. Kita panggil siapa? Itu. Jadi itu pertama kan. Tenang. Sebab tu Allah kata orang yang macam ni, yang bersih semua tu kan, jadi jaga benda tu. Allah kata apa? Ulaika lahumul amnu. Ini nakirah. Yang tu alif lam. Al-amnu. Bukan amnu. Al-amnu. Aman. Amnu itu bermaksud aman. Amina ya'manu amnan. Aman, tenang, rasa. Sebab tu Nabi bila dia kan kusut, Nabi cakap kat Bilal, "Ya Bilal," apa Nabi kata? "Arihna bis solah." Rehatkan aku dengan solat. Solat tu rehatkan Nabi. Menenangkan dia. Kan? Di kita hari ni tenang dengan apa? Kita alhamdulillah tenang dengan ilmu. Tapi kita je ke nak macam tu? Jadi Allah kata siapa yang beriman, dia Allah kata dia beriman. Dia tak beriman ke? Beriman. Tapi iman dia apa? Tak campur dengan benda-benda lain. Barulah dia boleh tenang. Tapi kalau tadi iman dengan macam-macam benda lain, dapat tenang tak? Tak, dia celaru, haru biru. Tak dapat buat apa juga. So, syarat pertama, iman, apa ni orang beriman ni? Tenang dengan apa? Segalanya yang Allah bagilah. Macam mana nak buat tu? Kita kena usaha, didik lah. Itu. Sebab tu Allah kata, ulaika lahumul, maka mereka ni Allah bagi reward pertama, apa reward dia? Aku bagi tenang kat mereka ni. Jadi yang nak bagi tenang ni kat siapa? Allah. Tapi syarat dia Allah kata apa? Jangan campur aduk segala benda yang boleh boleh cemari iman. Hari ni campur aduk tak? Campur, macam mana nak dapat tenang? Tak tenang hidup. Jadi akhirnya dia solat. Sebab apa solat? Hari ni kalau dia solat, sebab apa dia solat? Sebab dia nak lepaskan beban. Sebab kalau dia tangguh-tangguh solat, dia asyik kena suruh solat, nanti game dia tu terganggu. Betul? Jadi dia nak main game. Solat je lah. Dia habiskan solat untuk supaya dia boleh cepat main game balik. Betul? Nabi, bila kita ada makanan, kan? Kita ada makanan, Nabi suruh solat dulu ke makan dulu? Kenapa makan dulu? Makan lagi penting ke solat lagi penting? Kerana pentingnya solat, kualiti solat tu sangat penting. Nabi suruh apa? Buat dulu yang remeh ni, makan dulu supaya makan tu, yang remeh tu tak ganggu benda yang penting untuk kamu, iaitu solat. Bukan maknanya makan lagi penting. Betul tak? Kalau lah kita ni lewat tadi masbuk kan, nak cepat nak dapat saf imam, tapi nak terbuang air, mana kena buat dulu? Tapi boleh je tahan kalau nak tahan. Tapi sunnahnya apa? Sepatutnya lebih aula buang dulu. Kenapa? Sebab kualiti solat tu nak khusyuk. Kan? Bukan asal siap. Kan beza tu? Jadi kerana kepentingan solat ni, jadi benda-benda remeh tu settlekan dulu supaya tak ganggu. Tapi tadi pelik. Apabila budak ni dah digugat oleh benda yang tadi tu dia nak main game, kerana kepentingan games tu, tak apalah dia solat dulu. Terbalik kan? Betul tak? Kerana kepentingan ni, sebab tu hari ni kan, solat untuk apa? Kerana kepentingan episod drama tu punya pasal, dia solat. Terbalik dah. Betul tak? Dia terbalik. Jadi orang ni dapat ketenangan jiwa tak? Tak dapat. Dalam solat baca apa? Zikrillah. Dalam tu penuh dengan peringatan Allah. Betul tak? Jadi dia tak dapat tenang dengan tu. Macam mana nak dapat tenang? Sebab dia mencampur adukkan banyak benda dalam hidup dia yang akhirnya ganggu gugat dia untuk kualiti yang paling penting tu. Betul lah kata orang yang beriman je dia beriman. Tapi syarat dia iman dia tu bersih, tak campur aduk dengan kezaliman yang lain, terutamanya syirik tu. Kan? Ada share benda-benda lain lagi dalam hidup dia. Kan? Dia nak buat kebaikan dalam masa tu, kebaikan dia share pula dengan apa yang dia nak, nafsu dia nak pula. Dia layan juga. Dua-dua ni tak boleh.
Dia mesti pilih salah satu. Jadi ulaika lahumul amnu, orang yang macam ni lah yang dapat tenang. Wahum, bila tenang barulah senang terima petunjuk. Wahum, ayat tu, wahum muhtadun. Dan inilah orang yang senang masuk hidayah. Baru belajar cepat dapat. Kan? Belajar pun cepat dapat sebab dia dah bersih. Senang nak masuk. Cawan bersih senang tak isi. Tak payah nak apa lagi dah. Senang nak dapatkan sesuatu. Ni iman yang pertama. Jadi ya ayyuhallazina amanu. Kita tak habiskan terus, kita berhenti sini pun dah banyak dah. Apa itu orang beriman? Apa ciri dia kat sini? Okey. Jadi orang yang beriman ni tadi lupa dah ayat tadi nak masuk tadi. Allah musta'an. Apa? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ditinggalkan segala benda yang larau tersebut. Baik, kemudian kepada yang seterusnya. Dia menjaga amanah. Jadi dia amanah. Pertama, dia tenang kepada segala ketetapan Allah. Okay, cuba tengok surah 19. Ayat 58 hingga 59. 58, 59. Atas 58 itulah ciri orang yang Allah beri nikmat, yang tenang hidup dia. 59 itulah ciri orang yang iman dia dah tercemar tu. Dua ayat tu. Surah Maryam. Surah Maryam ayat 58. Surat 309. Jumpa 309 boleh nampak semua. Ayat 58 cerita tentang siapa? Orang yang Allah beri nikmat daripada zuriat Nabi Adam dan pengikut-pengikut yang taat dia, Nabi Nuh dan pengikut dia, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yaqub, serta semua yang Allah kata hadaina wajtabaina, kami dah beri petunjuk dan kami pilih mereka ni untuk diangkat kedudukan mereka di sisi kami, di sisi Allah. Apa ciri-ciri dia? Iman ni, ni ciri-ciri dia. Kita baca ayat 14 tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Jumpa. Hujung dia. Tengok ayat tu, hujung dia tu yang ada last, ada jim tu kan. Lepas tu ada iza tutla. Tengok okey, sekali lagi Iza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Jadi mula-mula ayat tu panjang. Ayat tu mula-mula cerita tentang mereka inilah orang yang aku beri nikmat. Allah kata Allah beri nikmat dari kalangan para nabi dan zuriat keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semua ni. Apa ciri dia? Allah cerita selepas tu. Inilah dia punya kenapa mereka dapat nikmat. Sebabnya inilah ciri dia. Apa dia? Sebab mereka ni bila dibaca ke atas mereka ayat-ayat daripada aku yang Maha Pemurah, iaitu Quran ni, wahyu ni, apa berlaku pada mereka? Kharru sujadan wa bukiya. Dia tak pandang enteng, tak pandang remeh. Dia ambil perhatian. Dia ambil berat. Dia rasa benda ni mahal. Jadi ini ciri orang tu. Yang dapat nikmat iman tadi tu. Yang dapat ketenangan Allah yang Allah bagi tu. Sedangkan selepas tu, ayat 59 baca. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ
fasawfa yalqawna ghayya. Lalu setelah berlaku masa yang panjang, hilang dah manusia-manusia yang berkualiti macam ni. Sebab diabaikan apa dia? Ayat-ayat Allah tu. Ayat-ayat Rahman ni tak dipedulikan. Akhirnya hilanglah manusia yang hebat macam ni. Akhirnya khalaf. Khalaf apa? Gantilah setelah itu generasi yang macam mana pula generasi dia? Yang adha'us solah. Apa tu? Mensia-siakan. Taraku ke adha'u? Kalau taraku solah, tinggal solat. Kalau adha'u solah, ya nampak ada wajah solat dia. Rupa solat tu ada. Tapi solat dia apa? Dia kata apa tu? Mensia-siakan solat dia. Mencuaikan solat dia. Solat dia sekadar untuk apa? Lepaskan beban dia dah. Kualiti dia dah tak ada dah. Ada pendapat pertama, yang tak solat, lambat solat ke, ataupun solat tu sebab terpaksa solat je lah. Sebagai orang solat, dia solat. Itu satu. Ataupun yang cuaikan solat, tinggal langsung. Ataupun solat dia apa? Tanpa roh solat. Dia tak peduli nak hayati apa, dia solat. Termasuk juga. Adha'u. Banyaklah peringkat-peringkat. Kita dah sampai peringkat mana? Kita sampai peringkat mana pula? Yang tinggal solat ramai? Kita sampai situ dah. Dia bukan kita solat ni cuai je. Solat lah kan. Ada lagi, alhamdulillah lagi. Ini sampai apa? Tinggal solat pun ada. Lagi dah cat lah. Maknanya. Semua tu ada. Itu termasuk adha'u solat. Semua benda. Okay. Masuk waktu solat, dia tak boleh tinggal sebab nak habiskan benda ni. Sebab dia rasa benda ni penting. Solat tak penting. Sebab tu dia buat. Itu nama dia adha'u solat juga. Clear dah? Adha'u solat. Ya. Kerja dia tengok kondisi jugalah. Adalah dia punya rusah untuk dia. Kan? Ada rusah untuk dia. Kerja dia macam mana tu? Menyebabkan dia tak boleh solat. Padam. Jadi kat situ ada 5 unsur kita kena jaga kan? 5 kan? Nak jaga nyawa, jaga apa semua tu, akal semua tu nak letak mana? Jadi kalau kerana dia pergi tadi tu, akhirnya orang mati, kematian pula kan? Hancur harta benda. Tak boleh lah. Contohnya macam doktor tengah operation, masuk solat, dia boleh buat apa? Apa rusah dia? Okey, dia kalau dia pandai planning, dia dah tahu dah operation akan buat bila? Waktu petang, asar kan? Sampai maghrib mungkin. Dia tak sempat dah. Dia buat masuk Zuhur sampai maghrib. Jadi dia boleh buat apa? Dia boleh jamak kan? Ketika waktu Zuhur tu selesaikan dulu, selesai. Dia terus buat operation tu. Macam tu. Banyak kali macam tu berlaku. Maksudnya tengah solat. Itu kena tengoklah bomba tu punya. Dia ada kena baca fatwa lah macam mana. Saya tak naklah ulas sangat. Fatwa ada macam mana. Saya rasa tak silap saya ada fatwa yang kita tengok macam mana. Tak boleh nak ulas. Ini bab kena jawab dengan banyak angle. Okey? Tapi maknanya solat lah. Bukan sengaja nak cuai kan. Ini tak. Ini maksud dia tadi ni. Apa dia? Dia bukan tak boleh solat. Kan? Dia tangguh-tangguh. Dengar tak heran yang itu berlaku. Jadi macam tu lah. Macam tu lah. Saya pun tak tahu pula macam tu. Ingatkan habiskan dulu. Dengan siaran terus. Ya. Skop dia arahan memang macam tu KPI. Ya. Kadang-kadang kalau macam tak solat yang tak itu, biasanya kami akan teruskan. Tak ada orang lain ke boleh macam, sebab kalau perang pun kan solat dia ada barisan dia kan. Dia yalah. Jadi itu ada benda yang lebih ni lah, lebih aula kan. Kita kena tengok fatwa lah macam ni. Jadi Allah alam, mudah-mudahan
itu ijtihad yang baiklah, yang betul lah kan. Okey. Jadi kita tengok sini, soalan dia apa? Tadi tu dia tinggal solat sebab ikut nafsu ke? Tak. Kat sini ayat dia apa? Adau solah wattaba'u. Dia tinggal solat sebab layan dia punya nafsu tu. Itu maksud dia. Jadi fasaufa yalqauna ghayya, lalu Allah akan lemparkan dia dalam neraka ghayy. Inilah ciri ni. Okey, bahagian yang kedua amanah lah. Yang ni iman Jadi wahai orang-orang yang beriman ni, maksudnya tiga ni lah kesimpulannya. Orang yang apa? Semuanya dia ni, ketetapan Allah tu pengaruh besar pada hidup dia. Sebab itulah wallazina amanu watma'innu apa dia? Qulubihim bi zikrillah kan. Ciri orang beriman apa dia? Hati dia tenang dengan apa? Dengan peringatan Allah, dengan arahan Allah. Dia tenang. Bila dia tak buat, dia rasa tak boleh. Dia rasa tu. Jadi kalau ada ni, ni kita termasuklah insya-Allah. Jadi ingat tenang dan dia jujur, dia tak khianat dengan apa yang Allah perintah ni, dan dia yakin dan percaya semuanya kebaikan besar untuk dia. Jadi sekarang ni Allah seru kepada golongan ni ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Lalu Allah bagi apa? Kutiba alaikumu asyam. Jadi diwajibkan ke atas kamu apa? Asyam. Berpuasa. Jadi yang wajib puasa ni maksudnya apa? Puasa 30 Ramadan lah kan. Puasa 30 hari dalam bulan, puasa di bulan Ramadan. Itu maksud dia. Bukan puasa sunat lah ni. Ni puasa Ramadan. Sebab ada apa menjadi kita puasa Ramadan? Sebab ada kutiba. Kutiba ni wujud yang wajib. Yang wajib hanya puasa Ramadan, yang lain tak wajib. Dan Allah kata diwajibkan kepada kamu berpuasa. Bila kewajipan ni berlaku? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni baru muncul ke dah lama? Bila muncul Ramadan? Siapa yang namakan bulan Ramadan? Allah lah. Bangsa apa yang namakan bulan Ramadan ni? Anak cucu Nabi Ismail lah kan. Nabi Ismail tu lah. Daripada situ. Ramadan ni dah muncul lama dah ribuan tahun dah. Bukan nama baru. Jadi bulan Ramadan diangkat. Jadi wajib puasa ni bila? Waktu tahun kedua. Tahun kedua Hijrah. Kewajipan Ramadan ni tahun kedua Hijrah. Sebelum ni maknanya tak ada kewajipan ni. Bila? Tahun pertama tak ada lagi kewajipan Ramadan ni. Puasa tak ada. Tahun kedua barulah diwajibkan berpuasa. Bila pula turun perintah wajib puasa? Agak-agak. Tahun kedua kan? Bila turun tu tahun kedua tu? Masa perang Badar. Cuba bayangkan nak puasa bulan panas pula tu. Dan perintah wajib tu bila pula? Waktu perang Badar pula tu. Waktu perang Badar tu, waktu perang perang Badar tu. Jadi ni tahun kedua berlaku perang Badar. Kewajipan puasa turun masa tu. Sama tak silap saya kalau tengok balik hampir berperang waktu tu dia memang dah perintah perang Badar. Turunlah ni. Jadinya puasa ni sebenarnya satu yang yang buat kita jadi makin lemah ke makin kuat. Kalau tidak Allah tak turun kat sini. Lepas turun ni apa? Mereka kena buat satu benda yang paling besar. Apa dia? Perang pertama, perang Badar tu. Masa itulah kena pula puasa. Bayang kita pula apa? Time puasa ni nak relax kan? Nak relax. Baru boleh puasa dengan tenang Tak, dia time nak perang, dia kena puasa. Terbalik pula. Kita pula puasa relax, makan sedap-sedap kan? Jadi macam mana tu? Balik dah dia punya cara kan. Puasa ni lah lagi banyak apa? Sebab tu Nabi masa bulan puasa makin relax ke makin hebat? Nabi sedekah infak macam apa? Macam air keluar kan? Macam angin yang berhembus kan? Macam tu. Lagi hebat Nabi punya amalan daripada yang lain. Kita lagi hebat apa bulan puasa? Makanan kita lebih hebat. Makan kita lebih
Lebih luar biasa pula. Itulah beza dah zaman ni. Itu kan? Jadi kita bayangkan, sebab tu sirah tu penting tu. Bila puasa turun, ya Allah, puasa turun masa ketika buat satu benda paling besar, kemuncak kepada seluruh amalan. Apa dia? Jihad. Dia kena pergi jihad pula. Kena puasa masa tu. Subhanallah. Bayangkan. Sebab tu, namun apa? Allah pujuk manusia ni, ketika kena puasa ni, Allah kata apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum. Kenapa Allah kata macam ni? Apa faedah dia? Min qablikum. Kenapa? Apa faedah kita baca ni? Wahai orang beriman, diwajibkan kamu puasa. Sudahlah. Faham dah kan? Kenapa? Macam diwajibkan orang yang dulu juga. Maksudnya? Apa faedah nak bagi tahu orang dulu puasa? Yalah, apa faedah? Kita kena buat lah. Apa faedah dia? Orang dulu pun berjaya kerana puasa juga. Lagi? Lagi apa? Teka lah. Apa lagi? Lagi faedah dia? Jadi maksudnya benda ni apa? Jadi kalau kita di satu dipanggil motivation. Contohlah, kita ni ditipu benda macam ni kan. Macam Nabi ni motivasi kat Nabi ni. Banyak ayat dalam Quran. Nabi bila ditentang oleh ni, Allah pun bagi tahu. Nabi kamu dulu, yang dulu lagi dahsyat. Jadi tenang tak Nabi? Relax lah. Benda ni bukannya baru benda ni. Orang dulu pun dah lalu dah biasa dah. Lagi dahsyat. Lagi semangat. Jadi kita apa? Tak ada apa lah. Motivasi. Ni nama dia apa? Targhib. Perangsang. Pembakar semangat. Sebagaimana telah diwajibkan pada orang terdahulu. Okey. Jadi apa itu puasa? Puasa ni apa dia punya ni dia? Istilah dia? Nahan diri daripada lapar, makan minum. Bermula dari bila? Tahan diri kan daripada makan minum. Bermula dari bila? Sampai? Kita simple dia macam itulah kan. Kat mana jawapan dia tu? Kita tengok surah Baqarah ayat belakang. Ayat 187. Ayat tengah-tengah tu. Ni perintah puasa. Dihalalkan pada malam tu untuk buat aktiviti macam biasa lah kan. Jimat dan sebagainya. Lalu Allah kata apa? Tengah-tengah tu. Wakulu. Nampak tak? Wakulu. Makanlah kamu kan. Lagi? Washrobu. Minumlah. Makanlah. Minumlah. Sampai bila? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampailah jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam, iaitu fajar tu, cahaya tu. Zaman dulu. Daripada pancaran matahari tersebut, fajar. Kemudian summa atimmusya, kemudian sempurnalah kau puasa sampai bila? Ilal lail, sampailah malam. Malam tu maknanya matahari terbenam. Itu ringkasnya macam tu. Jadi puasa adalah menahan. Okey. Menahan maknanya kesimpulannya menahan makan dan minum kenapa? Kenapa makan minum? Kita nak tengok dia punya nilai je sekarang yang lain sikit. Kenapa? Apa faedah dia? Allah suruh kita tahan makan minum. Kenapa? Menahan
Lemah nafsu, melemahkan nafsu. Makin kuat nafsu ada lah kan. Makin rasa nak makan lah pula. Kenapa tu? Makan minum ni adalah perkara kebiasaan manusia. Memang hidup memang manusia perlu makan. Jadi Allah suruh tinggal perkara yang memang tabiat kita, betul? Memang tabiat manusia itulah dia. Jadi kalau perkara yang tabiat pun kamu boleh tinggal, namun peliknya perkara yang bukan tabiat kamu tak boleh tinggal. Apa dia? Maknanya apa? Apa dia perkara yang bukan tabiat kita? Makan minum ni memang lumrah kehidupan, manusia perlu makan, kan? Dan ini satu benda yang memang itulah sifat manusia ni, kita ni. Yang dari kecil pun kita dah tahu benda ni. Jadi banyak benda yang kita tak tahu apa dia? Maksiat. Mengumpat contoh, mengumpat. Mengumpat memang tabiat kita ke? Tak kan? Baru belajar lepas tu. Jadi benda yang tabiat pun kita tinggal, maknanya sepatutnya benda yang bukan tabiat yang kita boleh pilih, yang kita tahu buruk, sepatutnya boleh tak lebih tinggal? Sepatutnya lagi boleh tinggal. Kan? Satu dalam hadis Nabi kata apa? Jadi puasa ni rupanya bukan sekadar tahan makan, lapar, minum saja. Sebab dalam hadis Nabi kata, man lam yada' qaula zur. Siapa yang tak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk dia, wal amalu bihi, dan melaksana terus amalkan benda tu, falaisa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah pun tak berhajat pun untuk dia tinggalkan makan dan minum dia. Buat apa dia tinggal makan dan minum tu? Kan? Sedangkan benda yang bukan kebiasaan dia lah, bukan dia benda tu. Dia kekal buat apa? Jadi ingatlah, meninggalkan benda yang kebiasaan dengan tujuan supaya kita mudah untuk tinggalkan benda yang luar biasa tu, yang lain-lain yang tak biasa buat, yang bukan sepatutnya buat. Benda yang terlarang tu. Maknanya kalau dia tak mampu tinggal, maknanya apa? Maknanya menunjukkan apa? Degil. Maknanya benda tu dah jadi macam makan dan minum dia dah sebenarnya. Benda tu dah jadi darah daging dia. Maknanya perbuatan dosa tu dah jadi darah daging dia. Kalau di bulan puasa tak boleh tinggal, maknanya kita ketahuilah dosa itu telah seolah makanan dia dah masuk serat dalam badan dia. Dah jadi darah daging dia dah. Faham? Itulah faedah dia. Makan minum ni adalah memang tabiat kita, makan minum. Sekarang ni Allah suruh tinggal. Rupanya bukan untuk tinggalkan tu, nak ajar kita yang ini yang wajib kan, yang biasa ni kamu tinggal. Maknanya benda yang sepatutnya bukan tu, yang buruk yang aku tak suruh tu, lagi patut kamu tinggal. Sebab tu Allah kata, siapa yang tak boleh tinggalkan ucapan buruk dia, perangai buruk dia buat juga, Allah tak hajat pun untuk dia tinggalkan makan minum dia. Tak guna pun kamu tinggal makan minum. Macam itulah maksud dia. Tapi janganlah pula kan, nampak benda pula lah. Itu lagi jahat lagi dah. Jadi berusahalah untuk tinggalkan semua perkara tu di bulan Ramadan ni. Sebab itulah akhirnya apa Allah nak sebenarnya kita ni? La'allakum tattaqun. Jadi supaya kamu bertakwa. Jadi apa kita nak buat untuk jadi dapat hasil ni? Jadi hasil ni perlu ada, kat sini ada 3 perkara ni. Saya buat kan 3 1, 2, 3. Daripada sini sebenarnya ada pertama apa? Untuk jayakan ni, matlamat ni, nak dapat ni, pertama kena check apa dulu? Apa input kita di bulan Ramadan? Apa input? Input kita di bulan Ramadan apa? Kita nak buat apa kat bulan Ramadan yang paling banyak? Apa dia? Ibadah ni apa? Ramadan ni dia bulan Ramadan ni mula sebab apa? Turun. Sebab tu lepas ayat ni Allah kata apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila. Lepas ayat ni. Lepas ayat ni ayat 185. Bulan Ramadan lah bulan turun Quran. Jadi input dulu nombor 1. Kamu nak sampai sini, matlamat dia ni. Matlamat Ramadan nak takwa kan? Apa input utama? Al-Quran. Bersamalah dengan Quran lebih banyak daripada waktu ni, waktu biasa ni.
Kena bersama dengan Quran lebih banyak daripada sebelum bulan Ramadan. Jadi kita cubalah singkirkan segala benda yang boleh ganggu input utama kita ni. Singkirkan. Macam mana nak buat? Baca saja ke apa? Nak kejar apa kita? Kita nak kejar hasil takwa. Takwa ni mesti apa? Faham dia. Kita cuba buat dua perkara tu. Baca kan, dan ambil part untuk kita fahamkan. Kita tak larang nak khatam, silakan khatam. Tapi jangan kena selamkan dengan apa? Tengok terjemahan sikit, ambil faedah ayat tu. Cuba usahakan. Benda ni bukannya benda ni kena fokus pada dia punya tujuan utama. Jadi pertama input dia Quran. Jadi Quran ni macam mana nak buat yang terbaik? Qiyam apa? Qiyam ni bangun malam. Jadi Quran paling hebat adalah pada waktu qiyam malam, bangun malam. Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Baca Quran pelan-pelan, satu-satu, cuba tengok waktu tu waktu yang paling kita tenang dan sebagainya lah. Dibanyakkan qiyam lail malam. Baca apa? Baca Quran, solat, baca Quran. Itulah dia kita kena buat. Input dia. Yang kedua ni. Ni apa? Yang kedua dia punya proses. Antara proses dia, ibadah kita di siang hari apa? Puasa lah. Siang kan? Ini proses ibadah. Ibadah utama bulan Ramadan, puasa. Jagalah puasa ni dari sudut apa tadi? Makan minum je ke? Makan minum je ke tadi? Kita makan minum boleh tinggal, itu tabiat yang utama. Habis benda yang lain tu lagi patut tinggal. Kan? Berbanding mengumpat dengan makan, mana lagi penting? Mana lagi penting? Makan. Tapi kenapa kamu boleh tinggal makan, mengumpat tak boleh tinggal? Pelik ni kan? Pelik lah maknanya. Okay? Boleh faham? Pelik tu namanya tu. Contoh. Lagi yang lain? Apa lagi? Banyak kan? Di antara apa lagi? Cari rezeki lain lah. Jangan tinggal cari rezeki. Itu kewajipan kan? Dia benda wajib. Jangan saya nak ni je. Tak. Buatlah. Kurangkan bercakap yang baik. Infak, sedekah ni. Siang hari ni apa dia? Sedekah. Ni proses untuk capai. Jadi input dia ni. Ini ilmu dia. Supaya kita faham nak buat proses ni. Dan yang ketiga, apa dia? Output dia apa? Output dia bila berlaku? La'allakum tattaqun. Maka kita jadi insan yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ni apa dia? Pertama, bulan Ramadan, nama dia Ramadan kan? Kata ulama, dia kata apa? Ramadan ni maksudnya burning. Panas, membakar. Jadi kata ulama daripada Ramadan ni, bulan ni membakar dosa. Kita membakar dosa kita tu dengan apa? Dengan amal soleh kita, dengan buat proses ni. Jadi bila kita keluar Ramadan, kita pun bersih. Bila bersih semuanya, apa dia jadi? Kita dah dapat fitrah. Kembali fitrah. Sebab tu kita sambut hari raya apa? Aidil kan? Dah bersih daripada dosa. Dan jadi hamba yang output seterusnya menjaga diri kita lah. Takwa ni apa? Pelihara diri, jaga diri. Bersih dari dosa lah. Inilah ringkas dia lah. La'allakum tattaqun. Kita nak dapatkan ni. Kembali kepada
asal kita yang bersih tadi. Jadi itulah tujuan puasa ni, bulan Ramadan ni, yang Allah perintah untuk kita apa dia? Puasa dengan penuh iman dan ihtisab. Allah kata apa? Man shoma ramadana Nabi kata man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab ni, perhatikan proses ni betul-betul. Proses ni yang paling penting sekali ni. Tengok puasa dia tercemar, dia tak buang semua tadi. Puasa dia lah dia membazir. Ingat puasa lagi tak membazir, puasa lagi banyak membazir. Proses dia berjaya tak? Jadi output dia akan berjaya tak? Tak dapat. Jadi sekarang ni penting dua ni lah. Input kita apa? Kalau input kita duk main game juga, dapat tak? Macam mana nak dapat proses yang elok? Proses ni berdasarkan input dia apa? Bergantung kat input apa. Kalau input betul, insya-Allah proses dia betul. Dan proses kena dijaga sungguh-sungguh. Supaya capai output yang terbaik, iaitu takwa apa dia? Kembali kepada fitrah dan bersih daripada dosa. Itulah yang kita nak. Jadi, okey. Mana? Ini tadi sekaligus lah. Saya tak hurai sangat. Cukup lah tadi ni, nombor 1. Ni nombor 1. Amanah ni termasuk yang lain lah. Itu nanti kita mungkin hurai lah kan. Jadi, sampai sinilah. Jadi, ni kita nak jumpa hilal. Ada satu doa saya nak ajar. Doa dalam Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Cuba ikut saya. Allah bila dekat dengan hilal, kalau nampak anak bulan dan sebagainya, kita boleh sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna. Rabbuna wa rabbukallah. Faham kan? Allahu Akbar disebut. Allahu Akbar. Lepas tu Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Nampakkanlah anak bulan kepada kami. Bil amni, dengan kita masuk Ramadan ni dalam keadaan dengan apa? Kami tenang. Dengan ketenangan jiwa. Kita nak masuk ni dalam keadaan kita tenang. Maknanya apa? Kita tak disibukkan benda lain supaya Ramadan kita berkualiti. Ni Ramadan ni duk fikir apa lagi? Bersihkan tu, ketenangan perlu. Kita perlu besar tu. Bil amni wal iman, dengan ketenangan dan keimanan, dengan yakin, ya ini saya bakal dapat anugerah besar, saya nak. Satu. Yang kedua, wassalamah. Apa tu? Dalam keadaan kita sihat, semua sejahtera semua. Wal Islam, dan dengan penuh ketundukan, sebab patuh, bersedia untuk patuh dalam tu bulan tersebut. Wat taufiqi, dan taufik untuk kita boleh lakukan perbuatan ni yang mana? Lima yuhibbu rabbuna, dan mendapat taufik untuk lakukan perkara yang Allah Tuhan kami cinta, wa yarda rabbuna, dan Tuhan kami redai dalam bulan tersebut. Dan Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Dah kena tulis kau dah. Nanti share dalam grup. Saya bagi nanti. Doa tersebut So malam ni dekat-dekat ni bolehlah baca doa tu juga. Sebut sekali, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna. Rabbuna wa rabbukallah. Allahumma amin. Okay. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.
اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم